Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah hubungan Sultan Abdul Qahar dengan Bajau Sama. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Dikisahkan dalam Salsilah Kesultanan Melayu Brunei sekitar tahun 1735, ia mengenai perkawinan Sultan Abdul Qahar dengan seorang putri Bajau yang telah melahirkan seorang putra yang diberi gelaran Bendahara Sri Maharaja Sakam. Beliau yang bersaudara dengan Sultan Saipul Rizal itu telah diberikan kuasa oleh Brunei untuk memerintah tanah Bajau yang meliputi utara Borneo, yaitu Sabah hingga ke Pulau Luzon. Bendahara Sri Maharaja Sakam terkenal sebagai orang yang gagah dan pada tahun 1578 telah berjasa kepada Brunei kerana menyelamatkan Kesultanan Melayu Brunei daripada jatuh ke tangan kuasa Spanyol. Ketika Sultan Brunei berundur ke daerah pendalaman untuk mengelak dari serangan tentera Spanyol, Bendahara Sakam telah mematahkan serangan itu dan memulihkan takhta pemerintahan Sultan Saipul Rizal sebagai Sultan Brunei. Di Filipina, suku Sama Bajau mempunyai hubungan baik dengan Syarif Muhammad Kebungsuan, seorang tokoh pendakwah dan politik yang bertanggung jawab menyebarkan Islam di wilayah Merano, di Pulau Mindanao, dan seterusnya mengasaskan Kesultanan Maguindanao. Atas bantuan suku Sama Bajau, setelah berlayar dari Johor dengan menaiki flotila Bajau, beliau telah sampai ke Pulau Mindanao. Di Indonesia, Sama Bajau juga mempunyai hubungan politik dengan beberapa buah kerajaan di Kepulauan Sulawesi. Dalam sejarah Kerajaan Bone, diceritakan seorang putri rajanya telah berkahwin dengan seorang pahlawan Sama Bajau. Beliau kemudian telah dilantik sebagai raja kerana Raja Bone dewasa itu tidak mempunyai waris lelaki. Sumbangan politik suku Sama Bajau kepada Kerajaan Melayu Bone juga berterusan sehingga zaman penaklukan penjajahan Belanda ke atas Sulawesi. Sama Bajau yang hidup di kawasan laut, pulau dan persisiran pantai itu telah bersatu bagi membantu Kerajaan Bone mempertahankan wilayahnya daripada ditakluki kuasa Belanda yang bermula pada tahun 1800. Sama Bajau telah dipertanggungjawabkan untuk mempertahankan garis depan, yaitu pantai tempat pendaratan tentera Belanda. Walaupun akhirnya wilayah Kerajaan Bone telah ditakluki sepenuhnya oleh penjajah Belanda pada awal tahun 1910. Namun Sama Bajau di Sulawesi Selatan tetap berbangga atas peranan politik mereka itu. Kemunculan kesedaran politik Sama Bajau di Malaysia terjelma dalam perkembangan struktur sosial di Sabah yang bermula dari zaman pribumi, khususnya pada era Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu. Penguasaan mereka ke atas kawasan persisiran pantai dan sungai utama di bahagian pantai barat Sabah, umpamanya secara langsung ataupun tidak,
membolehkan mereka menguasai laluan perhubungan yang strategik antara masyarakat luar dengan penduduk di kawasan pedalaman, yang akhirnya telah menyumbang kepada kekuatan politik Sama Bajau di negeri ini. Pada abad ke-16, mereka telah memberi sumbangan besar ke atas pengaruh Kesultanan Brunei di Borneo dengan membenarkan wakil kerajaan Brunei yang bergelar pangeran mengasaskan pusat pentadbirannya di kawasan penempatan tradisional utama mereka seperti yang kita ketahui. Akhirnya semua sungai penempatan tradisional utama Sama Bajau ini telah menjadi pusat pentadbiran Pangeran Brunei. Hubungan mereka dengan Pangeran Brunei telah memberi kekuatan politik kepada suku pribumi meneruskan pendedahan kepada sistem pemerintahan, menyandang jawatan pegawai pangeran dan status penempatan sebagai pusat bandar. Sama Bajau juga berperanan penting menyebarkan produk moden seperti tekstil, peralatan pertanian serta makanan yang diimport dari luar kepada penduduk pribumi di pendalaman. Kebudayaan tekstil serta pakaian Sama Bajau, lokasi pusat Pangeran Brunei, pantai barat Sabah, nama tempat daerah seperti 1. Sungai Mengkabung Tuaran, 2. Sungai Kebatuan Kota Kinabalu, 3. Sungai Inanam Kota Kinabalu, 4. Sungai Putatan Penampang. Seperti menenun kain, pakaian dasar, selendang, dan kain diadaptasikan suku pribumi lain di pendalaman dan struktur sosial kolonial. Politik Sama Bajau terus mengalami kemerosotan akibat peralihan paksi kuasa politik daripada Brunei kepada kerajaan syarikat berpiagam Borneo Utara. Walaupun kedudukan politik Sama Bajau di kalangan suku pribumi Sabah adalah setara, tetapi yang menentukan tingkat status sosial mereka dalam stratifikasi sosial Sabah ialah pencapaian ekonomi, penyertaan dalam khidmat awam kolonial yang ditentukan status pendidikan akademik. Menyedari kehilangan kuasa politik itu, Sama Bajau telah bersedia dilibatkan dalam sistem politik kerajaan syarikat berpiagam Borneo Utara, menerusi sistem pentadbiran anak negeri. Proses pembezaan sosial dalam sistem sosial kolonial diasaskan kepada kemajuan sosial, terutamanya ekonomi, pendidikan dan penjawatan. Pada akhir era penjajahan Inggris di Sabah, suku Sama Bajau telah ketinggalan jauh di belakang beberapa suku pribumi seperti Kadazan Dusun dari segi pendidikan, ekonomi, dan penjawatan. Mereka gagal mengakses arus perdana sosial ekonomi. Dari segi ekonomi, pemilikan dan pendidikan. Dari segi pemilikan tanah misalnya, sistem pemilikan pribadi era kolonial banyak memberi manfaat kepada suku pribumi yang berasaskan tanah seperti dusun dan bukannya suku Sama Bajau yang tidak berasaskan ekonomi tanah pertanian.